Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi dengan izin Allah kita dapat mengadakan kuliah Riyadhus Salihin, yang mana kuliah ini dianjurkan oleh Biro Dakwah Wanita Masjid Batu 16 Rawang dengan kerjasama Pertubuhan Ikram Malaysia kawasan Hulu Selangor. Terima kasih kepada pihak penganjur dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, saudara-saudari yang sudi bersama-sama untuk mengikuti kuliah lebih kurang 1 jam pada pagi ini. Jadi untuk hari ini kita akan sambung kitab Riyadhus Salihin bab takwa. Bab takwa, di mana pada kuliah yang lepas kita telah membaca beberapa ayat yang berkaitan dengan at-taqwa yang dibawa oleh Imam An-Nawawi di permulaan bab, ya. Sebagaimana biasa, setiap bab itu Imam An-Nawawi akan membawa ayat-ayat yang berkaitan dengan bab berkenaan. Dan selepas beberapa ayat yang kita baca tu, kita sempatlah baca satu hadis, yang iaitu hadis pertama yang diriwayatkan oleh oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kering tekak pula, ya, tentang manusia yang paling mulia. Okey, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan masuk hadis yang kedua, insya-Allah. Hadis yang kedua ini diambil daripada Abi Sa'id, ya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Abi Sa'id ini pun satu nama yang agak terkenal, ya, dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, merupakan antara ulama dan fuqaha, para sahabat lah, daripada Ansar, ya, Bani Najjar. Jadi Abi Sa'id berkata bahawa maaf, ya, tekak kering pula hari ini. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Hulwatun khadirah. Wa inna Allaha mustakhlifakum. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Mustakhlifukum fiha. Fayanzura kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Apa maksudnya? Iaitu inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Manis lagi hijau. Jadi ini satu perumpamaan lah, ya. Manis ni adalah suatu tarikan dari sudut rasa. Yalah, kalau kita makan buah, apa beza kalau buah manis dengan buah yang masam tu? Kita lebih suka yang mana? Yang masam ke yang manis? Jadi maknanya suatu yang menarik kita ialah rasa yang manis, kemanisan. Kan selalu kita sebut kalau yang baik-baik itu kan kemanisan iman, kemanisan
ukhuwah, kemanisan ibadah. Kan orang gunakan kemanisan itu, manis itu sebagai sesuatu yang menyeronokkan, sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan. Jadi maknanya sifat dunia ni dia ada sifat, ada tarikannya dari sudut rasanya, iaitu sebab tu Nabi sebut manis, ya. Dan khadirah ni hijau. Hijau ni ialah dari sudut pandangan luar, kan nampak hijau tu kan sesuatu yang menarik perhatian. Jadi maknanya dunia ni Nabi ibaratkan bagai suatu tarikan. Daripada pandangannya indah, menarik. Kemudian kenikmatan dunia ni, suatu yang menyeronokkan. Ceritalah semua kan dunia apa sajalah dunia yang ada pada dunia ni. Jadi itu Nabi SAW membuat perbandingan betapa dunia ini banyak perkara yang menarik kita, yang bila dah kita seronok tu kan, dia mungkin akan menyebabkan kita leka, kita terpedaya, dan mungkin sampai satu tahap mana kita macam tenggelam dalam kenikmatan dunia dan kita dah lupa dari mana asal kita, dan kita lupa ke mana kita akan pergi. Jadi dah leka dengan keseronokan manis, hijau, indah tu, kita pun dah lupa kita ni nak ke mana sebenarnya, apa bekalan yang kita patut bawa. Jadi kita dah leka semua, jadi kita pun lupa nak membuat persiapan untuk hari kemudian. Jadi itu perbandingan dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kamu di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Jadi dia kata kat sini, Allah menjadikan kamu hidup di dunia ini sebagai khalifah. Khalifah maknanya kamu, dia kata bimanzilatil wukala. Kamu duduk di dunia ini, taraf kamu adalah wakil. Jadi wakil ni, kita tahu perkataan wakil maknanya kita bukan memiliki, tapi kita cuma menjadi wakil, orang yang diamanahkan, orang yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita oleh pemiliknya. Jadi kalau dunia ni yang indah, yang cantik, yang serba menawan ni bukan milik kita. Dunia ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai wakil untuk untuk memakmurkan, untuk kalau kita nak nikmati pun sekadar yang dibenarkan oleh pemiliknya. Tak boleh lebih daripada itu. Jadi maknanya kita kena mentadbir, mengurus, menjaga dunia ini dengan sifat kita sebagai wakil, bukan sifat kita sebagai tuan punya. Itu maksudnya mustakhlifukum fiha. Jadi Allah menjadikan kamu sebagai khalifah, sebagai wakil di bumi ini. Satu lagi makna khalifah ni, dia kata ja'alakum khulafa mimman kana qablakum. Makna khalifah juga ialah kita sebagai pengganti kepada orang sebelum kita. Dan kemudian kita pula akan diganti oleh generasi lain. Jadi mustakhlifukum ni juga bermakna, satu lagi tadi makna wakil, satu lagi makna dia ialah kita sebagai generasi yang menggantikan generasi sebelum kita, dan kemudian kita pula akan diganti oleh generasi selepas kita. Jadi maknanya manusia ni Allah jadikan ganti berganti. Satu generasi
hidup, kemudian pergi generasi ini, diganti pula oleh generasi yang akan datang. Jadi oleh kerana kita ni khalifah, maknanya makhluk yang silih berganti, maka kita macam kita kata kita ambil amanah ni daripada orang lain, dan kemudian kita nak serahkan amanah menjaga bumi ni, jaga dunia ni kepada generasi kita pula. Jadi dengan itu kita kena jaga betul-betul lah amanah dunia ni selama kita berada, kita berada atas muka bumi ni. Jadi sebelum kita pergi, kita pastikan muka bumi ini kita serahkan kepada generasi akan datang dalam keadaannya yang elok, yang sesuai untuk mereka duduki, mereka nikmati. Inilah pergi kepada memelihara alam sekitar. Bayangkan kalau zaman hidup kita ni, kita dah musnahkan banyak musnahkan alam sekitar lah kan, dengan kita tebang pokok tak berancangnya kan, menyebabkan dah musnah tadahan hujan. Jadi buang sampah merata-rata, yalah, selalu kita tengok kan video macam mana dia mengancam hidupan laut kan, dengan sebab sampah yang dibuang ke dalam laut, kemudian penggunaan plastiknya yang macam-macam lah kan, yang boleh dihuraikan oleh orang yang pakar dalam alam sekitar. Saya percaya ahli ikram Hulu Selangor ni ada pakar alam sekitar ya. Jadi mungkin yang menonton ni pun ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang pakar dari sudut alam sekitar. Maknanya ini semua adalah amanah yang kita kena pelihara, kerana kita ni makhluk yang Allah ganti berganti. Allah akan gantikan kita dengan generasi akan datang. Jadi kita kena pastikan penjagaan dunia ini sesuai untuk dinikmati, untuk diduduki, didiami oleh generasi akan datang. Adalah satu pengkhianatan kepada generasi akan datang kalau kita tidak amanah dalam menjaga alam sekitar ni. Jadi termasuklah penggunaan plastiknya, menebang pokok, entah apa-apa lagi lah, saya pun tak erti nak cerita panjang lebar. Tapi kesimpulannya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita khulafa ataupun khalifah, mustakhlifukum fiha. Allah jadikan kita khalifah. Jadi khalifah dengan erti kata, pertama, kita bukan pemilik dunia ini, kita hanya khalifah, wakil yang mesti mentadbir, mengurus, menggunakan segala apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai pihak yang diamanahkan oleh pemiliknya yang sebenar. Siapa pemiliknya yang sebenar? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu makna mustakhlifukum, tu menjadikan kamu khalifah. Yang kedua, kamu adalah makhluk yang menggantikan orang sebelum kamu, dan kamu pula akan digantikan oleh orang generasi selepas kamu. Jadi oleh kerana kamu akan digantikan oleh generasi selepas kamu, maka kamu mestilah menyerahkan alam ini, dunia ini kepada generasi akan datang dalam keadaannya yang baik, yang sesuai untuk mereka diami. Okey, insya-Allah. Jadi oleh kerana Allah yang menjadikan kamu khalifah, dia bukan serah tugas lepas tu lantak engkau lah nak buat apa, kan, bukan. Fa yanzura kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat, Allah duk perhati kaifa ta'malun, bagaimana kamu melaksanakan tugas ni. Apa kerja yang kamu buat? Ikut standard yang Allah nak ke? Ataupun kamu memusnahkannya? Ataupun kamu langgar pantang larangnya? Ataupun kamu tak ikut peraturan yang Allah dah tentukan? Fayanzura. Itu kena ingat. Fayanzura. Setiap orang daripada kita adalah khalifah yang Allah amanahkan. Sebagaimana kita dah sebut tadi. Jaga alam ini, dunia ini,
sebagaimana yang Tuhan dia kehendaki, Allah kehendaki. Jadi fayanzura, Allah akan tengok kaifa ta'malun, bagaimana kamu lakukan, ya. Yang inilah kaitan dengan bab muraqabah yang kita dah belajar sebelum ni. Muraqabah, sentiasa rasa bahawa Allah memerhatikan kita. Jadi apabila setiap orang daripada kita sedar bahawa apa saja tindak tanduk kita, sama ada urusan peribadi kita, urusan keluarga kita, urusan masyarakat kita, urusan negara kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sentiasa sedar bahawa Allah sentiasa memerhati, maka apakah mungkin kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tak mungkin kan, kecuali memang tak percaya, tak beriman kepada Allah lah kan. Jadi orang beriman yang mengenali Allah, yang tahu Allah sentiasa melihat. Bila Allah tengok tu, dia bukan tengok saja. Maksud Allah fayanzura tu, Allah melihat, memerhati tu, maksudnya yang baik Allah akan balas kebaikan. Kalau tak baik, kalau langgar, Allah akan kenakan tindakan, kenakan hukuman. Hukuman ini yang kadang-kadang Allah kenakan hukuman kat dunia kan. Misalnya kadang kita dapat rasai kesan kecuaian kita dalam mematuhi perintah Allah. Contohnya adalah kesan tidak jaga alam sekitar, kesan penebangan pokok yang tak terkawal, kesan penebangan hutan, kesan pembuangan sampah dan sebagainya. Itu pun Allah dah tunjuk kat dunia ni, kemusahan pencemaran dan sebagainya. Kemudian kalau tak taubat, apa pula kesan yang akan kita tanggung di akhirat nanti tu, wallahu a'lam. Yang tu kita tak boleh patah balik dah, tak boleh nak baiki dah, tanggunglah sepanjang masa di akhirat nanti. Jadi kena tahu, ya, di mana pun kedudukan kita, sama ada kita lelaki atau perempuan, kita memegang amanah sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai isteri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai apa lagi, ketua masyarakat, sebagai ahli perniagaan, sebagai yang paling atas. Makin tinggi kedudukan kita, makin banyaklah tanggungjawab kita yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi fayanzura kaifa ta'malun. Jadi kita di atas dunia ni bukan hidup secara terbuang, ya, bukan terbuang. Jadi kita datang ke dunia ni bukan kebetulan, ataupun kita datang bukan tanpa dirancang. Kita sendiri memanglah tak rancang kelahiran kita, tak tahu pun kan. Tahu-tahu sedar-sedar kita ni dah besar. Masa baby dulu, apa orang buat kat kita tak tahu kan. Jadi yang merancang kelahiran kita adalah pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang izin kita datang ke muka bumi ini dengan tugasan yang dipertanggungjawabkan ke atas kita, dengan amanah yang dipikulkan ke atas kita. Jangan pula kita kata, ya Allah, kenapa pula macam tu? Kau lahirkan aku kat dunia ni, aku tak nak pun. Kan? Itu tak boleh nak soal lah kan. La yus'alu amma ya'malu. Kita tak boleh nak soal lah apa yang Allah dah buat. Jadi kalau Allah dah bagi kita peluang hidup di dunia ni, ada kebaikan untuk kita lah kan. Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah dia tak buat kerja sia-sia. Jadi dia dah hantar kita kat dunia ni, dia bukan hantar gitu-gitu saja. Dia bagi kita hidayah, bagi kita petunjuk, bagi kita panduan, utus kepada kita Nabi, Rasul, bagi bersama Rasul ini kitab suci untuk kita pelajari, jadikan panduan, jadikan ikutan. Itulah kan. Jadi Allah semuanya itu adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana. Jadi Allah bagi kita tugas, Allah bagi kita panduan. Kemudian Allah akan melihat sejauh mana kita melaksanakan tugas kita berdasarkan kepada panduan yang Allah telah turunkan bersama Rasul-Rasul yang dipilihnya. Jadi fayanzura kaifa ta'malun. Kemudian peringatan. Jadi apa yang ya Allah, yang Nabi nak ingatkan dalam hadis ni, setelah dia
mengingatkan kita tentang pentingnya kedudukan kita di atas muka bumi ini dan sifat dunia itu sendiri yang menawan, yang menarik, yang menggoda. Jadi Nabi ingatkan, oleh itu fattaqud dunya. Maka takutlah kepada dunia. Bukan takut lari daripada dunia ni. Fattaqu tu maknanya kalau kita kata bertakwalah kepada dunia, bukan macam tu maksudnya. Maka peliharalah diri kamu daripada dunia. Macam mana nak pelihara diri daripada dunia? Bukan lari tinggalkan dunia, ya. Maksudnya pelihara diri kamu dari terfitnah, dari tergoda dengan hasutan duniawi. Sebab sifatnya tadi menawan, manis, menarik. Jadi maknanya kita kena berhati-hati dan berjaga-jaga jangan terjebak dengan godaan dunia yang menarik ni. Tapi kita kena hidup di dunia ni. Kita kena menjalankan tanggungjawab kita sebagai khalifah di bumi. Tapi pada masa yang sama, jangan sampai kita terpedaya, terfitnah sehingga kita lupa tanggungjawab kita yang asal sebagai khalifah. Sehingga kita rasa dunia ni kita punya. Sehingga kita rasa kita akan kekal selama-lamanya di atas muka bumi ni. Jadi dunia ini menarik macam mana pun, dia bukan milik kita. Kita adalah khalifah. Dunia ini sedap macam mana pun, nikmat macam mana pun, dia tak kekal. Dia sementara. Kita akan tinggalkan dia. Jadi itu Nabi ingatkan. Fattaqud dunya. Jauhi fitnah dunia. Maknanya elakkan diri dari terfitnah dengan godaan duniawi ini. Okey, ya. Jadi jangan sampai kita lupa siapa kita, siapa Tuhan kita, siapa pemilik dunia ni, dan selama mana je kita nak hidup dunia ni. Jangan sampai kita lupa sebab terlalu terpedaya dengan keindahan dan keseronokan dunia. Macam Fir'aun kan, macam Qarun, ya Allah dah ceritakan. Dia ingat dia punya kuasa kan. Fir'aun dia kata semua ni dia punya, manusia semua dia boleh perhambakan. Tapi akhirnya Allah ambil dia dengan cara mati lemas. Kemudian Qarun pun begitu, ya, bangga dengan hartanya yang banyak, ya, keluar dengan pakaiannya yang mewah, ya, dengan kenderaannya yang mewah lah. Jadi mereka kata semuanya harta benda ni dia dapat sendiri dengan ilmu dia apa semua kan. Jadi bila dia bangga dengan apa yang dimiliki dan lupa siapa yang beri nikmat tu, akhirnya sudahnya Allah tarik dia, lenyap. Dia dengan segala kemewahan dia terbenam dalam bumi, begitu saja. Jadi itu fattaqud dunya. Jadi kalau dunia ni tak menawan, tak menarik, Nabi tak ingatkan, tak ada siapa pun nak berkenan kan kalau dunia ni semuanya tak elok. Jadi kan dunia ni terlalu menarik, terlalu menawan, terlalu indah. Jadi sebab itu kena diperingatkan jangan tenggelam, jangan terleka, jangan tersasar. Okey. Dan satu lagi, wattaqun nisa. Wanita pula kan. Wattaqun nisa. Dan juga jauhi godaan wanita. Jadi wanita ni jahat ke? Bukan sebab wanita ni jahat kan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan manusia ni berpasangan, lelaki dengan perempuan. Jadi maknanya fitrahnya memang lelaki akan tertarik kepada perempuan dan perempuan akan tertarik kepada lelaki. Jadi maknanya kalau orang kata kalau ikut tarikan tu, itu yang Nabi pesan tu, jangan sampai terfitnah. Dia tak salah cinta, lelaki cintakan wanita, wanita cintakan lelaki, dan Allah telah buka jalan untuk mereka berkahwin. Itu sunnah.
yang Allah dah atur. Tetapi yang Nabi ingatkan tu, jangan sampai cinta kepada wanita itu akan melupakan, akan menyebabkan seseorang itu lupa kepada tanggungjawabnya yang asal. Jadi Nabi ingatkan bahawa wanita ni dia ada power dia. Power apa? Power sebab lelaki ni dia, dengan sangat tertarik sayangkan wanita ni, dia boleh menjadi boleh merosakkan diri dia. Itu Nabi nak ingatkan. Jangan sampai kerana terlalu tertarikkan seorang wanita dan ataupun kerana selalu sayangkan wanita ni akan merosakkan diri kamu. Jadi ada power dia, ya. Jadi maknanya bukanlah nak salahkan orang perempuan ni, kan. Walaupun adalah perempuan yang menjadikan dirinya sebagai sebagai sebab, kan, untuk memusnahkan lelaki, itu tidak dinafikan. Tapi bukanlah semua wanita, kan. Ada wanita yang solehah yang mendorong suami kepada kebaikan, banyaklah, kan, contoh-contoh yang kita lihat. Tapi ada juga wanita yang menjadi punca kepada rosaknya iman lelaki. Jadi Nabi sebut, dia kata fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Jadi maknanya memang telah berlaku dalam sejarah bahawa ada manusia-manusia yang rosak akidahnya, rosak akhlaknya kerana wanita. Jadi kenapa Nabi sebut Bani Israel ni? Jadi maknanya sebab Bani Israel ini dekatkan dengan masyarakat ketika itu, sebab Bani Israel itu berada di Madinah dan mereka adalah ahli kitab. Jadi maknanya Nabi nak ingatkan bahawa Bani Israel yang ada kitab tu, yang ada kitab, yang Allah turunkan kepada mereka pun ada di kalangan mereka yang terfitnah dengan sebab wanita. Jadi maknanya nak kaitkan dengan kita, umat Islam yang ada kitab macam mereka ada Taurat. Dalam keadaan ada kitab tu pun mereka boleh terfitnah dengan wanita. Dan jadi kita umat Islam ni tak mustahil akan berulang sejarah yang sama. Antara contoh Bani Israel yang terfitnah dengan wanita, kat sini adalah dia bawa cerita dia kata Bal'am bin Ba'ura. Nama pun pelik, kan. Kisah Bal'am bin Ba'ura ini cerita Israeliat lah. Dia banyak versi macam-macam tentang Bal'am bin Ba'ura ni. Dia binasa dengan sebab dia ikut cakap isteri. Ataupun dia macam-macam versi tentang Bal'am bin Ba'ura ni. Kalau mungkin ada di kalangan kita yang pernah dengar. Saya pun baca juga kisah dia, tapi kisah dia ni pun banyak versi lah, macam-macam cerita. Antara yang saya baca, dia ni seorang alim lah. Dia seorang alim zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia memang berguru dengan Nabi Musa, hafal Taurat, maknanya tahu mendalam lah tentang kitab Taurat ni. Jadi pada suatu ketika Nabi Musa hantar dia untuk berdakwah di satu kawasan tertentu, di negeri tertentu, hantar dia berdakwah sebab dia alim. Dan satu kelebihan yang Allah beri padanya ialah makbul doa. Kalau dia doa, Allah makbulkan. Macam tu. Jadi dia pun pergilah nak dakwah tempat yang Nabi Musa arahkan. Bila dia pergi ke sana, orang sana memang teruk lah, memang belum beriman, kan, belum beriman. Jadi bila dia pergi ke sana, mereka tak nak terima dan mereka offer harta, offer wanita supaya dia tidak menjalankan tanggungjawab yang Nabi Musa amanahkan. Dia belot. Dengan sebab apa? Sebab harta dan wanita.
Jadi mula-mula tu dia kata nak fikir. Jadi mula-mula tu tak nak terima lah kan. Yalah orang alim. Tapi orang pujuk, akhirnya dia terpedaya. Jadi dia tinggalkan tanggungjawab yang besar, berdakwah kepada Allah dengan sebab godaan dunia dan wanita. Jadi dia pun tenggelamlah dengan kemewahan, dengan wanita cantik yang di-offer kepadanya. Jadi Nabi Musa dapat tahu bahawa dia dah tak menjalankan amanahnya, dah belok. Nabi Musa datanglah membawa angkatan. Dia nak serang negeri tempat Bal'am ni. Jadi bila mereka dapat tahu Nabi Musa dengan angkatan dia datang, mereka pun pujuk Bal'am ni. Dia kata, kau doa lah. Kau kan orang yang makbul doa. Doa supaya kita tidak ditewaskan oleh Nabi Musa. Jadi itulah dia dah tenggelam dengan maksiat dia. Dia berdoa, supaya Allah tewaskan Nabi Musa, supaya Allah menangkan puak-puak dia ni, kaum yang tempat dia berada ni. Tapi Allah izin, setiap kali dia nak doa supaya Nabi Musa kalah, Nabi Musa tak dapat mengalahkan dia, Allah orang kata apa, Allah pusing lidah dia. Macam nak doa supaya Nabi Musa kalah, dia jadi tersebut Nabi Musa menang. Macam itulah. Jadi dia tak boleh nak kawal lidah. Jadi Allah tukar ayat tu. Ya Allah kalahkan Musa. Jadi dia akan sebut, ya Allah menangkan Musa. Macam tu. Jadi pusingan pertama maknanya mereka tewas lah kan. Sebab apa? Mereka pergi kata, kau kan orang suruh doa supaya Nabi Musa kalah, kita menang. Dia kata dia tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab dia tak boleh kawal lidah. Allah yang pusingkan lidah dia supaya menyebut lain daripada apa yang dia nak sebut. Tapi lepas tu dia dapat idea. Bahawa dia kata Nabi Bani Israel ni yang apa, bala tentera Nabi Musa ni, Bani Israel ni, dia kata dia tak boleh kawal nafsu dengan wanita. Jadi dia pun suruh minta dengan puak-puak dia ni, bagi perempuan, kita pergi hantar perempuan ni kepada bala tentera Bani Israel tu, biar mereka leka dengan perempuan. Itulah fitnah kepada perempuan tu. Jadi bila mereka hantar perempuan ni, jadi ramai tentera-tentera yang terfitnah, dan dengan sebab itu Nabi Musa kalah. Gitu. Itu salah satu versi lah. Kan ada lagi versi-versi lain tentang, tapi itu memberi gambaran tentang wanita itu menjadi punca fitnah yang terkena ke atas Bani Israel. Jadi itu Nabi nak ingatkan kepada kita, kaum muslimin, janganlah terfitnah dengan godaan wanita. Walaupun kadang wanita ni bukan menggoda pun, tapi kerana dia terlalu sayangkan isteri dia, kan, terlalu sayangkan isteri sampai dia mengabaikan tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Sampai ke tahap seruan jihad pun dia tak sahut. Sebab apa? Sebab sayang nak tinggalkan isteri. Tu. Bukan sebab wanita yang halang, kan, tapi dia sendiri yang tidak mampu untuk berpisah dengan isteri kesayangannya. Jadi maknanya Nabi ingatkan dua perkara supaya jangan sampai kita lupa daratan lah, kita panggil, kan. Jangan sampai kita terfitnah. Jadi apa takwanya di sini? Itu ittaqu, itulah mengelakkan diri, menjauhkan diri daripada terfitnah dengan dunia dan terfitnah dengan wanita. Jadi bagaimana nak mengelakkan diri? Itulah kena bina takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah dan sentiasa berpegang kepada suruhannya dan menjauhi larangannya, insya-Allah.
Okey, jadi hadis riwayat Muslim. Jadi pengajaran daripada hadis ni ialah Nabi SAW menegaskan tentang sifat dunia yang menawan, yang menarik, yang mudah menjadi punca untuk kita tenggelam. Ya, dan dengan itu Nabi ingatkan supaya kita berhati-hati dan mengingatkan kedudukan kita yang sebenar di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah ada dua pengertian tadi, iaitu wakil, sebagai wakil, maknanya bukan pemilik yang sebenar, dan yang kedua khalifah dalam erti kata pengganti, iaitu mengganti generasi yang sebelum dan akan digantikan pula oleh generasi akan datang. Jadi oleh kerana kita akan diganti oleh generasi akan datang, maka kita mesti memastikan dunia ini kita jaga dengan sebaik-baiknya untuk diwarisi kepada generasi akan datang dalam keadaannya sesuai untuk mereka diami, insya-Allah. Okey, dan Nabi ingatkan dua perkara yang mungkin akan menjadi punca tergoda, terfitnahnya seseorang, ialah dunia itu sendiri dan juga wanita. Okey. Seterusnya hadis yang ketiga. Harap faham ya. Maaf, saya tak nampak komen dan tak nampak ada soalan ke tak ada soalan ya. Saya tak nampak sebab tak tahu apa ni, dia tak keluar di sini. Kadang-kadang bila dah habis saya buka, barulah nampak ada orang bagi salam, ada orang komen, ada soalan dan sebagainya. Jadi mohon maaf banyak-banyak, tak boleh nak layan kalau ada soalan-soalan ya. Tapi boleh message lah kalau ada soalan ni, habis ni pun bolehlah tinggalkan apa-apa soalan pun, insya-Allah kalau perlu saya jawablah selepas ini ya, insya-Allah. Tapi sekarang ni saya tak boleh nak jawab sebab dia tak tunjuk kat skrin ni. Okey. Okey, hadis yang ketiga, tadi hadis yang kedua daripada bab takwa. Jadi hadis yang ketiga ini adalah doa Nabi SAW. Jadi doa ni, bila Nabi tu berdoa kan, Nabi orang yang paling tahu apa yang patut diminta. Jadi sebab itu sangat orang kata sebaik-baik doa ialah doa yang kita ambil daripada Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab Rasulullah ni dia tak minta benda mengarut. Kalau dia minta tu maknanya dia tahu inilah yang paling kita perlukan. Okey. Jadi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maknanya di sini berdoalah ya. Allahumma taulah, Allahumma ya Tuhanku, apa yang Nabi minta, ini as'alukal huda. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari boleh hafal lah doa ni ya. Bukalah Riyadhus Salihin tu. Kalau dah hafal alhamdulillah ya. Kalau tak hafal bolehlah hafal pendek sahaja. Jadi Nabi berdoa yang pertama, ini as'alukal huda. Sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah, huda, petunjuk. Jadi petunjuk kepada jalan yang benar kan. Jadi huda ni supaya Allah tunjukkan kita jalan yang benar. Yang kedua, bila Allah tunjuk jalan yang benar, maka Allah tunjukkan pula, bimbing pula kita untuk mengikuti jalan tu. Bukan tunjuk je, tunjuk lepas tu kita nampak, oh ni baik ni, ni baik ni, tapi tak ikut. Tak nak juga. Jadi kita tahu ini yang petunjuknya, ini jalan yang benarnya yang Allah dah tunjukkan. Dan bila Allah dah tunjukkan ini jalan yang benar, kita pun ada keinginan untuk melaksanakannya, untuk mengambilnya, untuk memilihnya dan mengikutinya. Itu penting. Bukan saja tunjuk, tahu je, nampak je, tapi
tak ada keinginan untuk mengikutinya. Tetap je dengan kesesatan tu, tak maulah kan. Jadi bila ada Allah tunjuk ini jalan yang benar, ini jalan yang baik, ini jalan yang betul, yang Allah redha, maka kita ditunjukkan pula, dibimbing pula untuk memilihnya dan mengikutinya. Dah pilih, dah ikut tu, maka minta pula supaya kita kekal di situ, tak tukar-tukar dah. Jadi sebab itu nak doa ni, kita kata buat apa nak minta petunjuk lagi, kita kan dah Islam ni, dah ada di atas jalan yang lurus ni. Alhamdulillah kita dah Islam, tapi banyak lagi prinsip-prinsip Islam yang kita tak nampak, tak faham kan. Tu bila Allah nak tunjuk tu, kita kena belajar kan. Lepas tu bila kita dah ikut, kita minta pula supaya kita istiqamah di situ. Jangan menyeleweng, jangan tukar-tukar lagi. Jadi Allahumma inni as'alukal huda. Jadi setiap masa kita berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat taqwa. Dan yang kedua, minta sifat takwa. Jadi dengan takwa inilah yang menjamin kita istiqamah tadi, sentiasa melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Tapi kalau dapat hidayah tanpa takwa, itu tidak menjamin kita istiqamah di atas jalan yang benar ni. Jadi takwa menjamin kita supaya sentiasa berada di atas jalan yang lurus. Dan yang keempat, Nabi minta wal afafa. Afaf, ada orang nama Afaf kan. Jadi al-afaf ni makna dia bersih diri daripada perkara yang tak halal, daripada apa yang dilarang, daripada perkara yang tak harus bagi kita. Itu afaf. Dia berada sifat afaf atau iffah, maknanya kita terelak, terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan, perkara yang haram lah kan. Jadi maknanya terelak daripada ambil harta yang tak haram, tak haram pula, harta yang tak halal, daripada pasangan yang tak halal, apa-apa yang tak halal bagi kita lah, makanan yang tak halal. Sebab kebanyakan orang Melayu dia nampak yang makanan je kan. Makanan ni, kalau sebut babi tu isu najis, nak sebut pun tak ada jijik kan. Tak sebut babi, sebut khinzir. Sebab apa? Sebab babi tu najis bukan lazah. Nak sebut pun tak ni. Tapi kalau harta yang haram ni tak sensitif, misalnya rasuah kan. Rasuah tu dia tidak rasa beban dosa yang besar kalau ambil rasuah sebagaimana makan daging babi. Tu kebanyakan lah kan. Sebab kebanyakan masyarakat kita lah tak sensitif. Alah ni apa, hadiah kan, ni pemberian kan. Sedangkan Nabi sangat-sangat memerangi masalah ambil hadiah ni kan. Mungkin kita pernah ingat kan, hadis kita pernah baca bagaimana seorang yang Nabi lantik dia jadi amil, pergi ambil zakat di daripada satu kaum, buat balik, serah kat Nabi, ini zakat mereka, yang ini mereka hadiah kepada aku. Tu Nabi terus tegur kan, cuba kamu duduk kat rumah kamu, mak ayah kamu, ada tak orang datang bagi hadiah ni? Jadi orang bagi hadiah tu dengan sebab tugasan yang Nabi amanahkan padanya. Jadi sekarang ni banyak berlaku kan, perkara yang ambil suapan tu. Jadi dia panggil duit kopi lah, duit meja, entah apa, dia dah tukar nama, tak rasa ada itu satu dosa besar. Jadi afaf ni ialah dia mengelakkan diri daripada perkara yang tidak halal. Tak kira lah sama ada harta ke, makanan ke, pakaian ke, ataupun pasangan ke, kan, pasangan yang tak halal. Jadi apa sajalah. Jadi itu afaf, bersih diri, ya, bersih daripada perkara yang dilarang. Dan al-ghina, wal ghina. Jadi Allahumma inni as'alukal huda
Wattaqwa, ada setengah riwayat disebut at-taqwa ni at-tuqa, sama je lah makna. At-taqwa ataupun at-tuqa dalam riwayat lain. Wal afafa, afaf, wal ghina. Ghina ni ghina ni maknanya kaya. Ghina ni kaya ni bukannya minta kaya raya jutawan tu, tapi ghina nafs, kaya jiwa. Jadi kaya jiwa ni dia melahirkan sifat qanaah, yang tak meminta-minta, tak berhajat pada apa yang ada di tangan orang kan. Tak dengki tengok orang lebih kaya dan sebagainya. Jadi sebab kalau kaya harta tapi tak ada kaya jiwa, miskin juga. Ada banyak pun masih tak cukup je kan. Ada banyak pun mengharap lagi apa yang ada pada orang. Tak. Jadi kaya jiwa maknanya dia tidak meminta-minta dengan manusia, tidak mengharapkan apa yang ada pada manusia, dan dia redha dengan apa yang ada pada dirinya. Jadi ini 4 perkara yang Nabi mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama huda, yang kedua takwa. Jadi huda ni pentingnya sebab pertama-tama kena nampak jalan tu dulu. Nampak jalan yang betul tu. Kemudian yang kedua takwa. Maknanya sifat yang menjaga kita daripada terjerumus ke dalam perkara yang haram, dan mendorong kita sentiasa melakukan apa yang Allah suruh. Wal afafa, bersih daripada mengelak diri daripada perkara yang haram. Ini yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan al-ghina ni maknanya kaya jiwa, menjadikan kita mulia di mata manusia. Mulia di mata manusia kan. Sebab orang yang kaya jiwa ni kan, dia tak meminta-minta, dia tak mengharapkan harta orang kan, malah dia yang memberi. Tapi jangan pula kaitkan dengan pasal sekarang kita tengah kempen angkat bendera putih tu. Jadi ini dalam keadaan yang terdesak dan terpaksa, dah tak ada benda kan, daripada tertekan sampai nak bunuh diri, baiklah kita memohon pertolongan daripada pihak lain. Dan memang ramai pun orang nak tolong, tapi sebab orang tak tahu kita ni dalam keadaan susah, jadi mereka tak datang jumpa kita. Jadi mengangkat bendera putih tu adalah suatu usaha kita untuk keluar daripada kesempitan hidup. Jadi sampai kata tak boleh nak minta-minta sampai biar matilah, tak boleh macam tu kan. Baik bunuh dirilah, jangan kan. Jadi kalau dalam keadaan yang sangat terdesak, dalam keadaan yang tertekan, memang tidak ada apa yang untuk kita makan kan, untuk meneruskan hidup. Jadi tak ada masalah untuk kita meminta pertolongan, bantuan daripada orang, daripada manusia kan. Tapi doa tu mestilah doa kan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan orang terdetik hati orang nak datang tolong kita. Sebab katakan kita duduk jauh daripada orang, kita angkat bendera putih pun siapa nak nampak? Jadi tapi siapa yang menyebabkan ada orang yang lalu ke, ada orang yang ternampak ke, itu Allah yang mengatur kan. Jadi maknanya itu usaha kita angkat bendera putih. Janganlah kata aku dah angkat tak ada orang tolong pun. Jadi walaupun kita angkat bendera putih, kita janganlah lupa pula yang menghantar orang tolong kita tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tetap berdoa lah pada Allah supaya Allah keluarkan kita daripada kesempitan ini. Jadi maksud tak meminta-minta ghina ni, kaya jiwa ni adalah orang yang memang dah ada kecukupan, dia boleh hidup kan, macam itulah kan. Bukan tamak lah kita katakan, bukan seorang yang tamak. Itu al-ghina. Jadi boleh hafal ya. Allahumma inni as'alukal huda wat taqwa wal afafa wal ghina, insya-Allah. Jadi ini bila Nabi sendiri berdoa macam ni, maknanya ini sifat yang utama yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok, dia dah merangkumi semua dah. Kan, dah merangkumi semua aspek. Kan? Jadi kalau kita dah dapat hidayah jalan yang benar, jadi apa lagi yang kita takuti?
Kemudian kita dapat sifat takwa yang mana yang sentiasa menjadikan kita berhati-hati supaya tidak terjerumus melakukan perkara yang haram dan sentiasa berusaha melakukan yang Allah suruh. Kan? Jadi kemudian sifat afaf pula. Sifat afaf yang mana kita memang tak teringin benda-benda yang haram ni. Mengelak diri daripada perkara yang haram. Dan al-ghina pula, kaya jiwa, kaya hati. Kan, tidak berhajat kepada makhluk, kan, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang dah komplit ni, kan, dah komplit kalau kita ada semua ciri-ciri ni. Jadi sebab itu inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, dan kita sebagai umatnya inilah yang patut kita minta, insya-Allah. Ya, hadis riwayat Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Jadi siapa yang ada kitab hadis Riyadhus Salihin boleh rojok, dan mungkin ada siapa yang penonton boleh tulis dekat ruangan komen tu, kalau boleh tulis yang doanya. Tapi saya percaya ramai yang dah hafal, kan, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Jadi saya rasa untuk hari ini sampai situ dulu. Hadis yang ketiga. Sebab hadis yang keempat ni dia agak huraian, walaupun dipendek je, tapi huraian dan pengajarannya agak panjang juga, sebab saya ada banyak perkara yang nak cerita dalam hadis keempat ni, terutamanya perawinya Adi bin Hatim ni. Ada kisah-kisah menarik yang saya nak kongsikan berkenaan dengan periwayat hadis, iaitu Adi bin Hatim ni. Dan juga apa yang diriwayatkan ini banyak aspek yang saya nak kupas. InsyaAllah dia ambil masa. Jadi insyaAllah kita akan sambung untuk sesi akan datang. InsyaAllah jangan lupa sesi akan datang. 2 minggu saya pun dah lupa kuliah ni sebulan sekali ke 2 minggu sekali. Tak apalah, nanti saya bincang dengan penganjur. Kalau 2 minggu, maknanya 2 minggu 2 kali sebulan, maknanya 2 minggu lagi lah. Ataupun kalau sekali sebulan, bulan depan lah, insyaAllah nanti saya bincang balik dengan penganjur. Okey, insyaAllah mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada diri saya sendiri khususnya, dan kepada sahabat-sahabat yang menonton pada pagi ini. Jangan lupa untuk kongsi-kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, supaya ramai yang dapat manfaat apa yang baik yang telah kita sama-sama pelajari tadi. Dan apa yang tak baik, kekurangan dan kelemahan itu adalah daripada diri saya sendiri. Moga-moga Allah ampunkan saya, dan mohon maaf kepada saudara-saudari yang dirahmati sekalian. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.